Saya dah pernah katakan, sekurang-kurangnya Lim Guan Eng, DAP tu, kawan saya kenal dia dalam tahun 90-an lagi. Dan saya pernah menghadapi forum dengan dia di Universiti Kebangsaan. Dr. Agus tu yang menganjurkannya. Iaitu dikenal saya kenal dia. Sekurang-kurangnya Lim Guan Eng tu kata dengan saya, panggil kapten kafeteria tu, ini Datuk Zarin nak makan apa kat sini, bagi dia makan, masuk saya punya akaun. Itu Lim Guan Eng cakap dengan saya waktu dia jadi Menteri Kewangan. Jadi selalu saya pergi ke Parlimen 22 bulan mentah tu, diorang ni semua tahu saya UMNO, saya pun balon juga diorang. Tapi mereka lah yang selalu kata, dah makan? Mau minum tak? Kalau macam YB Kappa tu, Asani tu, dia pergi ambil air hantar kat meja saya. Ini tak dilakukan oleh ahli Parlimen UMNO, termasuklah Aziz Rahim ni. Tegur sekali pun tidak. Melintah-melintah itulah. Okey. Nuradin Linganung. Salam Tuan, Waalaikumsalam. Melaka. Ganesh Jerman, saya suka Datuk sebab penjelasan yang bernas, amat. Melaka clear. Melaka macam mana sekarang? Ketua Menteri yang baru. Katanya di Melaka ada Ketua Menteri. Satu yang memegang jawatan speaker. Satu yang, apa dipanggil? Ketua Menteri sendiri. Jadi Ketua Menteri kena dengar cakap speaker. Kalau speaker kata boleh, bolehlah. Jadi kita, itu kata orang tepi jalan. Saya tak tahulah. Itu orang Melaka yang beritahu saya. Saya tahu pun tidak, walaupun saya orang Melaka. Okey. Zulhalmi, terima kasih. Baharul Muhammad, apa khabar? Mantan. 0%. Salam Datuk dari Dublin. Dari Dublin anda ya. 0%. Keadaan di ini agak bukan tegang, kecelaruan politik, di mana kedudukan parlimen antara kerajaan dan pembangkang hanya tipis saja. 109 dengan 111 ataupun 113, 4 orang saja. Jadi patut anda daripada Dublin dapat memahami masalah Parlimen Malaysia ni. Saya percaya anda di Dublin pun apabila bandingkan dengan Parlimen Westminster di England dengan ni, anda akan ketawa. Sama ada anda berada dalam Parlimen di India, India pun agak lebih baik, atau Parlimen di Taiwan atau di Jepun. Okey. Support utusan Malaysia lah Datuk. Ya. Utusan Malaysia tidak siapa yang tak support. Semua orang nak support. Masalah yang problemnya yang dikeluarkan oleh utusan Malaysia dah keluar hari ini. Esok kita beli surat khabar, kita baca yang kisah semalam kita dah baca. Sebab masalahnya sekarang ni, utusan Malaysia ni patut tingkatkan pemberitaannya yang eksklusif, yang tak diketahui orang, yang tak keluar lagi, termasuk isu-isu yang sensitif, supaya orang boleh membacakannya. Kalau paling mudah sekali utusan Malaysia ni buat siri bomo, siri hantu, mungkin ramai orang yang beli. Tapi penulis-penulis bomo sekarang ni hantu dah tak ada. Tak ada bakat baru. Dulu ada kawan saya, Jalil Miran. Tak tahulah di mana, kabarnya telah meninggal dunia. Jadi siapa yang ada penulis-penulis sekarang? Problem yang kita hadapi sekarang ni ialah kita tidak mempunyai sekolah wartawan. Yang mana sekolah wartawan itu adalah sekolah yang
tak perlu universiti. Saya mendapat bidang penulisan dulu melalui Gapena. Kerana persatuan saya Angkatan Penulis Kreatif, setiap hujung minggu saya kena pergi ke Dewan Bahasa, belajar bagaimana nak menjadi penulis, bagaimana nak jadi wartawan. Jadi sekarang ni patutnya Dewan Bahasa mesti dikembangkan lagi, iaitu dalam bentuk, saya harap Awang Sarian, pengurusi lembaga Dewan Bahasa boleh memikirkan bagaimana Dewan Bahasa dan Pustaka dapat membentuk satu kursus kewartawanan secara percuma dan hujung minggu. Khasnya wartawan-wartawan sekarang pula tidak berdaftar dengan mana-mana institut kewartawanan kecuali penerangan. Itu pun kerana mendapat pas media. Jadi dah patutnya kerajaan sekarang ni mendaftarkan semua wartawan-wartawan, penulis-penulis, termasuk saya. Maknanya kita kena daftar, kena diinterview, kena buat rencana, artikel dan sebagainya. Maka kita dilayakkan sebagai seorang penulis, sebagai wartawan dan sebagainya. Jadi kita perlu buat itu. Tapi Malaysia tak buat itu. Kerana ini soal kreatif. Jadi kita pun tak tahu apa bentuk kreatifnya. Yang masalah kita sekarang ialah ramai penulis, wartawan yang tak ada kod etika dalam menulisnya. Main hentam ialah. Pandangan Datuk PAS Terengganu mahu mempertahankan 6 dari 8 kursi parlimen. Menteri Besar dah jawab itu walak je dah. Saya pun tak tahu apa mana walak ni pun saya tak tahu. Betul saya cakap. Saya pun tak ambil minat nak tahu apa makna walak ni. Apa yang saya nak tahu ialah kenapa mengambil pendekatan 2018 punya pilihan raya? Kenapa kita tidak mengambil pendekatan pilihan raya sejak 2008, 2013, 2018 untuk menilai mana yang patut UMNO bertanding, yang mana tidak patut UMNO. Berdasarkan dasar ini sahajalah yang boleh menentukan parti mana yang menang. Contohnya sekarang, kalau UMNO PAS nak bertanding 6 kursi, 2 UMNO bertanding, dalam 6 tu adakah semua orang UMNO akan undi kepada PAS? Tak mungkin. Kerana pilihan raya kali ini PAS juga akan bertanding. Kalau dia bertanding tanpa UMNO masuk, ialah dengan PKR atau bersatu. Begitu juga UMNO, kalau dia bertanding tanpa PAS, dia berdepan dengan bersatu dengan PKR. Jadi yang ini Tuan Omar Aziz kena duduk, kena bincang dari segi 6 data-datanya, dari segi kekuatan-kekuatannya parti lawan. Macam sekarang di Bandar Tun Razak, kalau PKR nak bertanding, baik, kita tengok undi dia. UMNO nak bertanding, tengok jumlah undi dia. Dan juga sekarang ini sudah ada Parti Amanah telah isytiharkan dia wakil Pakatan Harapan. Maknanya bersatu, PKR, DAP akan backup calon Parti Amanah Negara ni. Jadi apakah pula pandangan kita dari segi UMNO ni terhadap calon? Kalau UMNO bertanding, anda ingat bahawa simpati PKR walaupun dia menyokong Kamaruddin Jaafar, dia akan mengundi UMNO? Tidak mungkin juga. Jadi inilah yang perlu satu paper ataupun satu kertas kerja diperbuat. Jangan hanya macam Menteri Besar Terengganu sebut itu, nak bertanding 8. PAS UMNO bertanding di Hulu Terengganu dan Besut. Itu pun kerana Hulu Terengganu itu timbalan menterinya dulu UMNO, sekarang bersatu. Suruh UMNO bertanding di situ. Jadi kalau UMNO bertanding di situ, bagaimana pula pengaruh bersatu di Hulu Terengganu? Dan begitu juga di Besut. Bagaimana Menteri UMNO yang ada sekarang, yang juga fungsi Felda,
yang tak ada apa-apa jawatan lagi di dalam parti, di peringkat bahagian besut itu, bagaimana sikap ketua UMNO bahagian dia? Kalau berdasarkan keadaan sekarang ni, mungkin dia akan disambung lagi jadi calon di besut, tapi dia tak ada jawatan. Jadi ketua UMNO bahagian ni nak pergi ke mana? Ini semua masalah yang kita kena tengok dan kita kena kaji secara cermat dan backup datanya. Okay, so Jeff. Okay. Terima kasih Stan daripada Bukit Mertajam, Dr. Zaryadi, Haji Awang. Haliok, salah apa Datuk pandangan Datuk Patik Amanah mau bertanding di kursi Parlimen Tun Razak? Dia bukan mau bertanding, dia sudah menjadi wakil Pakatan Harapan yang mengandungi PKR DAP. Jadi mereka akan bertanding. Kalau PKR bertanding, PKR backup Pakatan Harapan, DAP backup, pengundi Cina lah yang menentukannya. Jadi calon yang lagi dua ni, sama ada UMNO atau PKR ni, ataupun bersatu sekarang ni, bagaimana? Kalau bersatu sendiri pun cawangannya ala kada-ada. Begitu juga UMNO. Kalau PKR datang, dia sabotah. Jadi bagaimana untuk mewujudkan satu solidariti, kepentingan negara, kepentingan bangsa dan kepentingan gabungan ini. Ini yang kena fikir. Sebab Perikatan Nasional ini bukan satu gabungan yang di backup atau dipertahankan melalui satu pakatan bersama. Hanya sebutan saja, Perikatan Nasional. Siapa Setiausaha Agung dia? Siapa jawatan kuasa dia? UMNO masih lagi dengan ketua penerangan dia, Barisan Nasional dengan ketua penerangan dia, dengan Setiausaha Agung dia. Jadi ini benda yang kita kena fikir. Ejenia Sofian Aziz, apa khabar? Baik. Saudara Halim Budin, ini semua saya kenal ni. Ayan Razali, Zulkifli Muhammad Noor, Wan Nazi. Nampak hijau ni, apa dia? Saya pun tak faham. Faizal Jangsya, Assalamualaikum Tok. Boleh jelaskan perbezaan sosialis dengan komunis? Sebab masih ramai yang tak reti bezakan apa itu sosialis dan apa komunis itu. Saya nak bagi lecture masalah sosialis dan komunis ni panjang. Pahaman dia kena faham betul. Hanya yang berbeza, sosialis ni berjuang untuk rakyat. Maknanya apa yang kamu lakukan ialah untuk kepentingan rakyat. Rakyat mempunyai hak yang sama. Apa itu komunis? Komunis itu kepentingan negara. Apa yang kamu buat untuk negara. Jadi yang ini yang senang. Jadi kalau sosialis ni, dia pun banyak pecahannya. Komunis juga banyak pecahan dia. Tetapi secara mudahnya Faizal, saya nak jelaskan kepada kamu, sosialis ini atau golongan kiri ini, dia adalah satu kelompok yang hendakkan rakyat ni sama dalam kehidupan, di dalam ekonomi dan juga dalam sosialnya. Itu sebab dipanggil sosialis. Maknanya tak ada orang berdasi yang lebih mahal, tak boleh. Kalau ada rumah, sekadar ada rumah. Tetapi komunis, apa yang kamu buat untuk negara, kamu tak boleh buat untuk tempolok kamu. Kamu boleh mesti buat kepada kepentingan negara. Kalau kamu kaya, kaya itu untuk negara. Kalau kamu pandai, pandai itu untuk negara. Jadi itulah yang membezakannya. Untuk perkara mudahnya, Zulkifli Nordin nak ambil alih UMNO untuk periode nanti. Nuradin tak masuk buku lah. Saji Sawamura, salam Datuk. Apa pandangan Datuk untuk UMNO menyekat membubarkan PBBM dari segi politik? Tak berapa jelas soalan itu. UMNO tak ada hak untuk nak membubarkan PBBM. Dari segi politiknya, UMNO dengan PBBM ini masih lagi dipimpin oleh orang yang sama.
Dulu hanya sekarang Dr. Mahathir tak ada. Tapi orang yang mewujudkan PBN Muhyiddin Yassin, yang sekarang jadi Perdana Menteri. Jadi kena faham. Zat Faril, Waalaikumsalam. Zun, Waalaikumsalam. Nawawi Ahmad, apa khabar orang Langkawi? Macam mana keadaan sekarang? Dah gerakkanlah jentera pilihan raya. Saya rasa saudara Nawawi Ahmad dah tiba masanya untuk sendiri menamakan orang yang sesuai dan tepat untuk menjadi calon. Cukuplah kita ni. Tan Sri Ilyas Omar, Datuk rapat tak dengan Datuk saudara saya? Rapat, dia baik. Saya ada bergambar dengan dia. Okay, Zafaril. Apa pendapat Datuk? Saya jangka Bersatu akan slow-slow diserap masuk ke UMNO. Bersatu ni ego. Dia ada 6 orang pun ego. Kalau Tun buka parti baru, adakah Bersatu boleh berkubur? Dia berkubur selepas keputusan pilihan raya. Kalau dia menang, dia kuat. Kalau dia kalah, dia berkubur lah. Syasha Zainal, apa khabar? Salam, Uncle. Kata saya ni, Waalaikumsalam. Zaiful Zaki, wah, sudah jadi Bersatu Hitam. Oh, baguslah, terus berjuanglah Zaiful. Semoga berjaya. Ben Stewart, long time no see you. Fatimah Azhara, Azami Muhammad JP, ni orang bendari UMNO bahagian saya. Saya harap UMNO bahagian Bandar Tun Razak ni buatlah kerja masing-masing. Kalau saya dah offer tugas saya, tak apa. Saya jaga bandar, saya jaga Seri Labuan je lah. Saya cuba untuk membantu siapa calon yang disokong oleh UMNO, saya akan terus bekerja. Saudara Kuek, ni orang PKR dulu, sekarang wakil yang berhormat Datuk Kamarudin Jaafar dalam Parlimen Bandar Tun Razak. Cuba tengok betul-betul Mr. Quack. Pakatan Harapan telah menamakan PAN sebagai calonnya. Bagaimana pengundi Cina? You jangan mengharap dengan MCA kalau parti you bertanding. Sebab MCA ni tak ada jentera daripada dulu sampai sekarang. Saya dah 20 tahun dalam bahagian Serila Bandar Tun Razak ni, saya kenal. Dulu kawasan Baling Ustazah Masyita, lepas tu baru tukar dengan Aziz Mamak. Tidak, dulu orang PAS kawasan Baling ni. Apa motif lukisan gambar pemimpin di lorong? Ini orang kreatif lah. Kita jangan campur orang sastra ni. Biarlah dia nak lukis. Bos, tolong kasih komplain tentang tabung yang dijelaskan oleh Ustaz Asraf Wahyadi. Saya tak baca, saya tak tahu. Salam Datuk, selalu jumpa Datuk di Hapseng. Ya, main banking ada kat bawah tu. Dan support saya untuk jumpa kawan-kawan. Datuk benarkah Aziz balik tu asal Hindu masuk Islam? Itu tak tahu saya, Zafri. Tanyalah dia. Tadi dia telefon saya melalui nombor telefon kawan saya. 22 bulan. Ni saya dijawab dalam WhatsApp saya kepada kawan saya. 22 bulan dulu dia peduli pun tidak saya. Bukan peduli itu maknanya dia nak bantu saya ke dari segi wang ringgit ke. Tegur siapa pun tak ada. Aziz Balik ni selama 20 bulan saya selalu pergi parlimen. Waktu tu UMNO jadi pembangkang. Tak ada pun dia kata bila masuk dekat cafeteria tu, abang dah makan. Tak payahlah saya panggil Datuk, saya kecil je. Biasanya dia panggil saya Abang Zarin lah. Bang, abang dah makan. Makan bang. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan, 22 bulan ahli parlimen
UMNO ni jadi pembangkang, saya boleh kira dengan jari lah. Siapa yang, kalau saya pergi kafeteria itu, yang cakap, apa nak makan bang? Makan bang? Ambil lah dia lah. Saya dah pernah katakan, sekurang-kurangnya Lee Kuan Eng, DAP tu, kawan saya kenal dia dalam tahun 90-an lagi. Dan saya pernah menghadapi forum dengan dia di Universiti Kebangsaan. Dr. Agus tu yang menganjurkannya. Iaitu dikenal saya kenal dia. Sekurang-kurangnya Lee Kuan Eng tu kata dengan saya, panggil kapten kafeteria tu, ini Datuk Zahrin nak makan apa kat sini, bagi dia makan, masuk saya punya akaun. Itu Lee Kuan Eng cakap dengan saya waktu dia jadi Menteri Kewangan. Jadi selalu saya pergi ke Parlimen 22 bulan mentah tu, diorang ni semua tahu saya UMNO, saya pun balon juga diorang. Tapi mereka lah yang selalu kata, dah makan? Mau minum tak? Kalau macam YB Kappa tu, Asani tu, dia pun ambil air hantar kat meja saya. Ini tak dilakukan oleh ahli Parlimen UMNO, termasuklah Aziz Rahim ni. Tegur sekali pun tidak. Melintah-melintah itulah. Jadi saya ni orang UMNO, masih lagi ketua cawangan UMNO, masih aktif lagi dalam UMNO. Apa yang sombong sangat ni? Orang lain pun stres juga, susah juga. Cakaplah, apa salah lah. Dia tahu dia punya stres. Saya punya stres, dia tak tahu. Bank account kena tahan, kerja tak ada. Anak belajar di universiti swasta. Jadi saya, untuk Zalfari, pada saya lah. Itu sebab saya tak nak jawab telefon. Saya tengok telefon ni, saya nampak. Inilah dia yang saya nak terus terang, tuan-tuan semua. Okay. Salam Zaiful Bakri, Saiful Zaki, Kobi, Miza. Okay. Nek, Rahman apa khabar? Peruntukan undang-undang dah ada, perlu dilakukan dengan tegas dari dulu lagi. Yes, masalah warga negara membuat onar dalam tanah air ni, kemudian lari ke Australia, parti apa dipanggil? Ada PR. Bicara pejuang, apa khabar? Kes Adib macam mana, Datuk? Saya nak bagi tahu Adib ni biarlah polis siasat. Mana-mana yang ada merakam video dan sebagainya tu serahlah pada polis. Masalah kita dengan Adib ni, waktu dia dikerumun oleh perusuh-perusuh Hindu tu, tak ada orang yang merakamnya. Dan masalahnya tak rakaman-rakaman itu mungkin mereka terlepas pandang. Dari itu siapa-siapa yang ada, pergilah hantar kepada PDM. Zaiful Zaki, apa rasa Abang Zahrin? Muka masih cekang, pakai susuk ke susuk apa makan? Tak ada apa susuk. Dan 68 tahun, hati senang. Nak cakap boleh. Jadi itu dia dalam kehidupan hari-hari. Kita hati senang walaupun susah. Susah itu jangan menyebabkan hati tidak senang. Yang penting hati mesti senang.